Jangan beli saham sekiranya tuan-puan tidak tahu 3 perkara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Zulizzi Nordin, Remiser yang daftar dengan M+. Kami bantu tuan-puan untuk buka akaun saham, bursa dan global. Sekiranya tuan-puan nak buka akaun saham, boleh kontak saya secara personally. Alright, sebelum tuan-puan tahu 3 perkara ini, tuan-puan tidak digalakkan untuk membeli saham. Okay, yang pertama sekali adalah tuan-puan kena tahu apakah jenis modal yang tuan-puan nak gunakan. Okay, yang pertama, apakah modal yang terbaik yang disarankan oleh kami sebagai pihak broker ataupun remiser untuk tuan-puan gunakan untuk membeli saham. Modal yang terbaik adalah modal yang tuan-puan telah simpan secara berkala ataupun modal yang telah diasingkan secara spesifik untuk digunakan dalam pelaburan. Kalau sekiranya tuan-puan tidak ada modal tersebut dan tuan-puan nak gunakan duit yang tuan-puan nak pinjam daripada mak ayah, daripada anak isteri, daripada rakan-rakan, ataupun nak pinjam along, pinjam bank, pinjam dengan saudara mara, duit yang nak digunakan untuk bertunang, untuk kahwin, pergi umrah, pergi haji dan sebagainya, duit yang nak digunakan untuk bayar bil dan sebagainya, duit yang untuk emergency fund, sekiranya tuan-puan nak gunakan duit tersebut, maka kami tidak menyarankan tuan-puan guna modal tersebut. Kerana pasaran saham dia tergolong dalam kategori high risk, high reward. Okey, dia berbeza dengan unit amanah, berbeza dengan ASB, berbeza dengan fixed deposit yang mana pelaburan tersebut terdiri dari kategori yang low risk dan low reward. Okey. Wow. Itu yang pertama, modal yang hendak digunakan. Yang kedua, tuan-puan kena tahu apakah trading style, apakah cara pelaburan yang paling sesuai dengan diri tuan-puan. Sekiranya tuan-puan mempunyai banyak masa ataupun tuan-puan bekerja sendiri, tuan-puan ada banyak masa untuk digunakan untuk melihat carta, melihat platform trading, untuk membuat kajian chart, membaca pergerakan harga pada chart dan sebagainya, saya boleh guide tuan-puan untuk membuat intraday trading ataupun trading dalam jangka masa pendek atau kita panggil sebagai short term trading. Terdapat beberapa cara sama ada intraday, BTST ataupun short term swing, dan cara tersebut sesuai untuk orang yang mempunyai banyak masa di dalam pasaran, okay, untuk menghadap skrin dan sebagainya. Sekiranya tuan-puan agak busy, tuan-puan boleh menggunakan trading style swing. Swing ni yang mana tuan-puan beli hari ni, mungkin dalam beberapa hari akan datang ataupun seminggu, 2 minggu ataupun beberapa bulan ke hadapan, barulah tuan-puan boleh jual. Sebabnya adalah tuan-puan tidak mempunyai banyak masa untuk membuat kajian ataupun untuk menghadap skrin untuk membuat kajian terhadap pergerakan naik turun harga pada waktu tersebut. So, swing memerlukan kajian dalam jangka masa yang agak panjang sedikit untuk tuan-puan tahu ke manakah hala tuju pergerakan harga sesuatu saham. So, ianya memerlukan masa mungkin dalam beberapa minggu ataupun beberapa bulan untuk membuat jangkaan bilakah harga saham tersebut akan naik mengikut target yang kita tentukan. Okay? Selalunya kalau dalam grup saya akan buat kajian terhadap Elliott Wave lah. So, menggunakan Elliott Wave kita akan tahu dah dalam jangka masa panjang, dalam beberapa bulan atau mungkin akan ambil masa tahun, kita dapat target ke manakah arah pergerakan harga sesuatu counter untuk kita beli low dan kita jual pada high. Normally kalau kita beli high dan kita nak jual higher pun boleh juga. Cumanya risiko tu dah agak tinggi sedikit. Alright. So, itu yang kedua. Yang ketiga, sekiranya tuan-puan tidak tahu apakah risk profile ataupun apakah risiko yang cara pengolahan ataupun cara mengawasi ataupun mengawal risiko tuan-puan, itu menyebabkan tuan-puan dapat ataupun tuan-puan meletakkan modal tuan-puan pada tempat yang tidak sepatutnya. Okey, sebagai contoh, sekiranya tuan-puan punya modal yang besar tetapi tuan-puan tidak tahu aras kawalan risiko tuan-puan dan meletakkan modal tersebut dalam satu kaunter sahaja dan kaunter tersebut pula adalah kaunter yang tidak perform. So, itu menyebabkan risiko kehilangan modal tuan-puan agak tinggi. Alright? So, terdapat beberapa carangan daripada pakar-pakar pelaburan yang mengatakan sekiranya modal besar sebaik-baiknya kita bahagikan kepada beberapa bahagian. Contohnya, modal yang pertama mungkin boleh digunakan untuk short term. Modal yang kedua mungkin tuan-puan boleh laburkan untuk medium term. Dan modal yang seterusnya mungkin tuan-puan boleh laburkan untuk long term. Right? So, risk profile amat penting. Sekiranya tuan-puan tidak tahu apakah tahap penerimaan risiko tuan-puan,
itu boleh menjejaskan keuntungan daripada modal pelaburan tuan-puan. What? Alright. So, terdapat 3 perkara penting tersebut yang kita kena pastikan sebelum tuan-puan dapat ataupun tuan-puan membeli saham di pasaran saham sama ada Bursa Malaysia ataupun global market. Alright, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.